Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak murid saya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas bagi mata pelajaran ibadat darjah 2. Baik, kita akan teruskan kepada tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk berkenaan dengan najis. Saya harap anak murid saya dapat mengikut bacaan bersama saya supaya sama-sama kita faham dan dapat membaca bersama-sama. Okey, kita tengok yang pertama, pengertian najis. Kita akan baca bersama-sama. Pengertian najis. Erti najis pada istilah syarak ialah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat seperti darah, muntah dan sebagainya. Anak-anak semua dapat ikut apa yang saya baca tadi? Kita ulang lagi sekali. Pengertian najis. Erti najis pada istilah syarak ialah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat seperti darah, muntah dan sebagainya. Okey, jadi dengan daripada pengertian najis ni kita dapat fahami sedikit bahawa najis ini merupakan benda yang kotor yang boleh menyebabkan solat kita batal ataupun kita panggil tak sah lah solat. Jadi kalau najis ni ada pada diri kita ataupun pada tempat solat kita, maka solat kita batal ataupun tak sah. Jadi apa-apa saja benda yang boleh membatalkan solat, benda kotor yang boleh membatalkan solat, itu dikategorikan sebagai najis. Baik, kita tengok yang seterusnya. Poin yang seterusnya iaitu benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Kenapa poin dia benda-benda kotor yang dihukumkan najis? Ada ke benda-benda kotor yang tak dihukumkan najis? Ada, nanti kita tengok. Tapi kali ni, sekarang ni kita tengok dulu benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Maka benda-benda ni kalau ada pada diri kita ataupun tempat solat kita, maka solat kita tak sah. Benda-benda yang akan kita ni antaranya lah. Kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama, darah. Darah kita tu kalau banyak sangat keluar, itu dikategorikan sebagai najis yang tidak dimaafkan. Kotor. Maksud najis yang tidak dimaafkan ni batal lah solat tu. Maka perlu dibersihkan dan perlu solat semula. Okey, yang kedua, nanah. Nanah ni kalau kita dapat luka kan, membusuk kan, ada air warna kuning itu nanah. Itu pun sama, kotor dan juga najis. Yang ketiga, muntah. Muntah, apa yang keluar daripada isi perut kita keluar ke mulut, keluar daripada mulut ni. Itu muntah. Maka dikategorikan sebagai najis juga dan membatalkan solat. Yang keempat, bangkai. Bangkai ni apa-apa haiwan yang patutnya disembelih tetapi matinya tidak disembelih. Sebagai contoh, ayam yang mati tidak disembelih. Ayam tu patutnya sebelum makan kena sembelih, tapi tidak disembelih, maka matinya tu dipanggil bangkai. Sama juga macam lembu dan kambing. Kalau kita nak makan, kita kena sembelih dulu. Tapi kalau kita bunuh dia tanpa sembelih, maka tu dipanggil bangkai, tak boleh makan. Berbeza dengan ikan. Ikan tak perlu sembelih. Jadi
Mati dia tu boleh dimakan. Yang kelima, anjing. Anjing. Semua kenal anjing lah. Anjing ni memang najis mughalazah. Kalau tersentuh dan sebagainya kena sertu. Bukan setakat batal je solat, malah kena sertu. Yang keenam, babi ataupun kita panggil khinzir. Babi dan anjing ni bukan setakat babi dan anjing ni saja najis. Malah babi dan anjing serta keturunan dia. Kalau anjing ataupun babi ni berkahwin dengan ataupun berkahwin lah kita panggil, berkahwin dengan kambing sekalipun, dapat anak rupa kambing sekalipun, tetaplah najis. Yang ketujuh, arak. Arak ni minuman yang memabukkan. Yang kalau kita dengar tu orang minum mabuk-mabuk, itu dipanggil arak. Arak ni memang haram di sisi ataupun dalam Islam ni lah. Dalam firman Allah pun dah katakan, Allah dah sampaikan dalam Al-Quran, yang dalam surah Al-Ma'idah, berkenaan dengan arak ni, yang dikatakan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu dalam surah Al-Ma'idah, ayat 90. Allah dah sebut, maksud dia, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi siapa yang minum arak ni macam mana nak solat? Sebab dia dalam keadaan najis. Dia tak sedar dia mabuk. Okey. Yang ke-8, air kencing. Air kencing. Air kencing kita tu najis lah. Yang ke-9, tahi manusia. Ni semua tahulah tahi manusia, najis. Yang ke-10 terakhir sekali, tahi haiwan. Tahi haiwan pun dikategorikan sebagai najis. Ini 10 ni antara benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Ni antaranya lah. Jadi sebelum kita berubah kepada poin yang seterusnya, mari kita mengeja. Jadi kita ambil satu perkataan. Kita ambil perkataan muntah. Muntah. Jadi kita akan cuba mengeja muntah bersama-sama. Okey. Anak-anak ikut saya eja bersama-sama. Okey. Mim waw nun mun tahatah. Muntah. Ikut saya eja bersama-sama. Mim waw nun mun tahatah. Muntah. Lagi sekali. Mim waw nun mun tahatah. Muntah. Okey, itu ejaan. Ejaan untuk kita cuba mengeja bersama. Jadi kita sebut satu-satu huruf daripada ejaan muntah ni. Huruf pertama mim, huruf kedua waw, huruf ketiga ni nun. Jadi mim waw nun mun, dan huruf yang keempat ta. Ta. Yang kelima, huruf yang kelima ha. Tahatah. Muntah. Jadi kita eja semula. Mim waw nun mun tahatah. Muntah. Okey. Jadi kita pergi kepada poin yang seterusnya. Antara benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Tadi benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Kali ini pula benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Ada kotor tapi tak najis. Kotor tapi tak membatalkan solat. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama, peluh. Kita dah main-main, kita nak solat asar, dengar azan asar, nak semayang asar, boleh semayang terus. Tapi tu kotor. Kalau boleh mandi dulu, baru kita solat. Tapi boleh tak boleh dalam keadaan peluh solat? Boleh. Yang kedua,
air liur. Air liur kita ni kotor. Tapi tidaklah najis. Yang ketiga, lumpur. Lumpur, tanah yang basah tu, kalau tepi-tepi sungai, kan, tepi-tepi parit-parit, kan, ada tanah macam tanah liat macam itu, kan, coklat-coklat. Itu lumpur tu kotor tapi tidaklah najis. Yang keempat, tahi telinga. Tahi telinga ni pun sama. Dah kuit-kuit telinga, basuhlah tangan. Seeloknya baru sembahyang. Tapi tidaklah membatalkan solat kalau ada tahi telinga. Yang kelima, tahi hidung. Tahi hidung ni pun sama macam tahi telinga, taklah membatalkan solat. Dia cuma kotor tapi tidak najis. Yang keenam, hingus. Kalau kita sema-sema hingus tu kan keluar, kalau najis lah, kan, hingus ni, maka semua orang yang sema-sema tu tak solat. Jadi sema-sema ni boleh solat tak? Boleh. Bila sema-sema keluar hingus, dibolehkan solat lagi, diwajibkan solat lagi. Jangan sebab semua-semua kita tak solat. Sedangkan solat ini untuk menguji, menguji kita punya tahap kesabaran. Solat ni untuk menguji sabar kita. Jadi semua-semua ni pula ujian, kan? Ujian untuk menghapus dosa kecil kita. Jadi Allah uji sikit, nak tengok solat tak solat. Semua-semua tak solat, kan? Tangan luka tak solat. Jadi hingus ni tak ada masalah, masih boleh solat. Yang ketujuh, kahak. Kahak semua tahulah, kan, yang keluar daripada mulut, yang keluar kahak tu, kan, kahak lah. Yang ke-8, tahi mata. Tidur-tidur, bangun tidur ada tahi kat mata tu, itu tidaklah najis. Bersihkan saja. Yang ke-9, kotoran minyak. Main-main basikal, rantai lucut, betulkan rantai, kena minyak pada baju, najis ke? Tidak najis, cuma kotoran sahaja. Boleh buat solat. Yang terakhir, 10, daki. Daki pada badan kita ni, keledak-keledak dekat badan kita ni, itu kotor, tetapi tidaklah najis. Maka sebab itu Islam ni menggalakkan umat dia supaya sentiasa membersihkan diri, mandi selalu. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, jadi macam biasa kita akan mengeja. Mengeja satu perkataan bersama-sama. Kita ambil satu perkataan, iaitu perkataan hingus. Hingus. Ikut saya je bersama-sama. Hayahi ngawausinngos. Hingus. Kita ulang lagi sekali. Hayahi ngawausinngos. Hingus. Jadi kita ulang lagi sekali, ikut bersama-sama. Hayahi ngawausinngos. Hingus. Okey, jadi kita sebut satu-satu huruf. Apa yang perkataan yang kita eja ni? Huruf yang pertama ni huruf apa? Huruf ha. Huruf yang kedua huruf ya. Jadi ha, ya, hi. Kita tengok huruf seterusnya. Huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ni huruf apa? Nga. Huruf yang keempat huruf apa ni? Huruf waw. Dan huruf yang kelima huruf sin. Ngawausinngos. Hingus. Kita eja lagi sekali. Hayahi ngawausinngos. Hingus. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini saja. Kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya. Semoga apa yang disampaikan tadi anak-anak dapat faham dan dapat sedikit ilmu untuk disampaikan kepada adik-adik yang lain. Jadi macam biasa, latihan saya akan masukkan dalam fail latihan lah. Perlu diambil seperti biasa dan pulangkan pun seperti biasa yang kita dah maklumkan lah. Okey,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.